Assalamualaikum dan salam hormat. Anda bersama saya Haris Ashraf Hasnan dalam siri kedua Bicara Rentas Parti, di mana menjelang pembentangan bajet 2022 pastinya pelbagai isu yang akan kita bincangkan melihat kepada dalam konteks rentas parti, apakah pandangan-pandangan wakil-wakil parti melihat kepada pelbagai isu di mana bajet 2022 pastinya menjadi bajet ataupun tahun pemulihan COVID-19. Dan pada hari ini kita akan membincangkan berkenaan dengan anak muda dan juga pekerjaan kemahiran tinggi, di mana pastinya antara isu yang membelenggu anak muda pada ketika ini adalah mismatch, yang mana apa yang mereka belajar di universiti tidak sama dengan apa yang mereka kerja pada ketika ini. Dan untuk membincangkan berkenaan dengan perkara ini, berada di Thailand pada ketika ini adalah Fairuz Jamaluddin, Exco Pemuda UMNO, dan juga YB Lee Chian Chung, Adun Semambu yang juga Bendahari Agung Keadilan. Terima kasih kepada kedua-dua panel yang sudi bersama dengan Esra Awani pada petang ini. Pertama sekali saya ingin bersama dengan Fairuz dahulu. Sebenarnya ramai anak muda telah pun hilang kerja, hilang punca pendapatan, dan apakah cabaran utama yang perlu diberi fokus pada 2022 ini yang menjadi tahun pemulihan COVID-19 ini, Fairuz? Okey, terima kasih Haris kerana menjemput saya ke Esra Awani, dan saya amat berbesar hati untuk sekarang ni apa yang berlaku adalah tidak pernah berlaku sebelum ini. Kes pandemik ini berlaku 100 tahun dulu, dan sekarang ni impak dia amat besar, cemas dan melemaskan kepada semua rakyat Indonesia. Tapi pada kali ini saya nak kita ketengahkan isu pengangguran ni. Kalau kita tengok data daripada data perangkaan Malaysia pada 8 Oktober, jumlah pengangguran adalah berjumlah 748,000 orang ataupun 4.6%. Dan pada Ogos 2021 adalah 4.8% ataupun 778,000 orang. Ini bermakna apabila kita dah ada tempoh ke arah tempoh endemik ini, apabila vaksin dah kebanyakan populasi kita dah divaksin, sebenarnya kadar pengangguran itu semakin menurun. Tetapi kalau kita bandingkan pada tahun 2019, kita ambil data pada 31 Disember 2019, kadar pengangguran kita adalah sebanyak 3.2% ataupun 510,000. Perbezaan ni lebih kurang perbezaan sebanyak 238,000 antara sebelum pandemik hingga sekarang. Jadi saya ingat perkara penting yang perlu kerajaan tangani adalah isu pengangguran ni. Haris. Ya. YB Lee pula, mungkin ada pandangan YB Lee berkenaan dengan fokus yang perlu diberi tumpuan oleh kerajaan untuk tahun pemulihan 2022 ini? Ya, terima kasih kepada saudara Haris. Salam berkenalan saudara Fairuz dan juga salam sejahtera kepada para penonton. Saya setuju dengan saudara Fairuz bahawa isu pengangguran merupakan salah satu cabaran utama pada untuk tahun depan. Bahkan sebenarnya sekarang kekurangan pekerjaan yang baru dan sesuai itu menjadi satu isu yang agak serius. Kebanyakannya juga tidak mendapat gaji yang setimpal ataupun living wages yang cukup untuk menampung keluarga mereka. Di samping itu, disebabkan COVID, keselamatan ekonomi mereka juga tergugat, yang mana mereka rasa tidak selamat dengan kerjaya yang ada, dengan gaji sekarang, dan mereka rasa masa depan mereka agak pudar. Saya rasa ada satu lagi isu yang penting adalah dari segi pembinaan keupayaan. Post-COVID ataupun pasca COVID telah pun membuka satu cabaran yang baru kepada semua, iaitu kemahiran yang mereka sebelum ni lengkap mungkin sudah jadi kurang relevan. Mereka yang pernah ada kerja telah pun hilang kerja. Dan mereka sedang mencari pekerjaan baru tu mungkin tidak ada keupayaan ataupun kemahiran yang sesuai. Jadi saya rasa 4 topik yang saya cuba bawa tadi adalah cabaran-cabaran utama yang akan dihadapi oleh kita. YB Lee menyebut berkenaan dengan cabaran yang dilalui anak muda, terutama mereka yang menganggur disebabkan oleh impak pandemik COVID-19 ini. Antara cabarannya termasuklah reskill untuk memberi mereka latihan kemahiran yang baru supaya mereka memenuhi kehendak pasaran. Tetapi apakah bentuk saluran yang wajar dilaksanakan kerajaan dalam meningkatkan pekerjaan kemahiran tinggi ini untuk memastikan mereka ini
tidak lagi dapat memenuhi kehendak-kehendak pasaran sedia ada ini, Billy? Sebelum itu, saya ingin menegaskan bahawa isu ini bukan isu baru. Isu ini sebenarnya telah pun wujud sebelum COVID, cuma menjadi lebih mudarat selepas COVID sebab COVID telah pun mempercepatkan proses dari segi kerelevanan ataupun kesesuaian kemahiran mereka. Jadi ada satu mismatch yang tadi Saudara Haris sebut. Istilah mismatch ni amat tepat, yang mana apa yang kita hasilkan melalui IPT kita ataupun college kita, bahkan sekolah menengah kita, graduan sekolah menengah kita tidak sesuai dengan pasaran kerja. Yang mana kita nampak ada isu yang mereka menjadi underemployment, iaitu mereka mungkin graduan universiti, ya, tapi mereka hanya boleh memenuhi pekerjaan tahap sijil ataupun diploma. Dan isu ini menjadi sangat serius, memerlukan satu pendekatan yang structural. Saya rasa sebab isu ini dah lama. Industri dengan IPT ataupun pihak universiti perlu duduk berbincang untuk adakan kolaborasi yang lebih rapat supaya apa yang kita graduan yang kita hasilkan memenuhi kriteria yang diperlukan oleh industri. Jadi kita tak perlu pergi jauh, kita hanya buat tinjauan survey daripada contohnya job street, ya, dah katakan kemahiran yang penting sebenarnya selain daripada yang dikatakan soft skill semua itulah, ya, adalah kemahiran yang bertepatan dengan keperluan industri. Apa industri yang penting selepas COVID kita perlu buat satu kajian. Saya bagi contoh E&E ataupun IT, ya, ataupun industri-industri yang memeluk revolusi industri 4.0. Kesemua ni penting, tapi adakah universiti kita sempat menawarkan khusus yang sesuai dengan keperluan industri? Sebab ada satu time lag yang industri perlukan sekarang, tapi universiti ambil masa 4 tahun lagi untuk hasilkan graduan yang sesuai. Jadi semua ni kita perlu rapatkan gap itu. Sebut berkenaan dengan 4 tahun, perkara itu juga dibahaskan oleh YB Syed Saddiq di dalam Dewan Rakyat, ambil masa yang begitu panjang untuk melahirkan modal insan berkemahiran tinggi dan sebagainya. Tetapi Fairuz, pandangan Fairuz, adakah Fairuz bersetuju dengan apa yang dinyatakan oleh YB Lee di peringkat universiti itu sendiri tidak dapat melahirkan modal insan yang memenuhi kehendak-kehendak semasa ini? Pandangan Fairuz. Okey. Untuk kerajaan sekarang ni sebenarnya sedar isu tu, dan isu underemployment ni, maksudnya mismatch ni, underemployment bila dia bergraduat dia tidak bekerja dalam bidang dia. Tapi pada masa yang sama kerajaan ada sediakan kita panggil pendidikan dan latihan teknik dan vocational, dalam bahasa Inggerisnya TVET. TVET ni yang banyak membantu untuk menyediakan pekerja berkemahiran tinggi. Ini sebenarnya selaras dengan revolusi industri keempat. Pekerja-pekerja yang diperlukan dalam revolusi industri keempat ni lebih kepada pekerja yang berkemahiran tinggi. Kerajaan ada sediakan satu platform yang saya kira sebab dia malangnya, dia baru saja nak dilancarkan sebenarnya. Tapi bila dah dilancarkan tu kena pandemik. Jadi dia tak dapat sepenuhnya memberi impact kepada rakyat. Saya cadangkan supaya kalau boleh TVET ni bukan saja kita perluaskan di kalangan pelajar-pelajar yang tercicir ataupun di kalangan pelajar-pelajar yang tidak memasuki universiti, tapi aspirasi TVET ni kita integrate sekali kepada pelajar-pelajar universiti. Maknanya semasa mereka di universiti, mereka pun diberi latihan tentang teknikal dan juga vocational untuk memenuhi pasaran. Memang saya setuju. Saya tengok YB Syed Saddiq ada beri pandangan tentang 4 tahun. Tapi sebenarnya 4 tahun itu saya kira kalau di luar negara dia ambil 3, di Malaysia kita dah lebih kepada 3 tahun. 1 tahun matrikulasi dan 3 tahun untuk first degree. Dan lepas first degree biasanya kerajaan akan ada reskilling balik ataupun upskilling, dan biasanya majikan pun ada sediakan kursus-kursus yang berkaitan untuk sesuai keadaan pada masa itu. Saya ingat itu saja untuk
dan saya cadangkan supaya TVET ni diperkasakan lagi. Okey. Haris? Baik. Ya, Fairuz, menyebut berkenaan dengan TVET, memperkasa anak muda, peluang pekerjaan ini berkemahiran tinggi. Antara isu adalah berkenaan dengan dasar. Kita mempunyai dasar yang cukup baik, tetapi dalam perbincangan saya minggu lalu melibatkan isu ataupun dalam bicara rentas parti ini, ianya berkisar juga dengan isu birokrasi, penyampaian. Kerana itu juga yang dibahaskan di Dewan Rakyat dalam perbahasan RMK sebagai contoh. Pandangan Y. Billy secara ringkas sebelum kita rehat yang pertama ini, pandangan Y. Billy berbaki 1 minit ini, adakah isu birokrasi ini masih lagi mendominasi masalah-masalah dasar yang dilaksanakan kerajaan? Ya, saya setuju sangat dengan pandangan host saudara Haris. Sebenarnya kita lihat TVET sebagai satu contoh. TVET sekarang masih di bawah kawasan dia lebih daripada 1 kementerian. Sedangkan mungkin lebih daripada 4 kementerian kalau kita kira. Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Pembangunan Luar Bandar, Kementerian Usahawan, Kementerian Pengajian Tinggi. Jadi kesemua ni mereka ada objektif yang sama. Tapi dengan mungkin hala tuju ataupun pelaksanaan yang bercanggah. Jadi saya cadang kita sepatutnya streamline dan kita ringkaskan. Kita patut letakkan semua TVET bawah satu bumbung yang sama. Contohnya satu kementerian, ya. Kalau kementerian tu dia bukan satu perkara yang tidak boleh diubah selama-lamanya. Kita perlu juga rombak kementerian ikut kesesuaian. Contohnya, tak bolehkah kita ada satu menteri khususnya untuk jaga TVET dan semuanya kita parking bawah menteri tersebut. Pada masa yang sama, apa yang kita sebutlah tadi banyak jargon, banyak istilah macam IR 4.0, automation dan semuanya. Sebenarnya ianya mudah. Kita perlu menyemak semula kesesuaian dan juga khusus adakah ianya masih relevan pada hari ini. Tengok TVET tu apa khusus yang kita boleh tawarkan supaya dalam diploma 2 tahun, sijil 1 tahun hingga 2 tahun, mereka boleh masuk dalam pasaran pekerja, boleh mendapat satu pekerjaan yang sesuai dan juga yang relevan untuk mereka untuk mencari rezeki. Jadi itu pandangan saya. Okey, kita nak berhenti rehat yang pertama. Banyak lagi perbincangan berkenaan dengan untuk meningkatkan peluang pekerjaan berkemahiran tinggi kepada anak muda ini akan kita bawakan dalam perbincangan selepas ini. Kita berhenti rehat dahulu. Kita jumpa selepas ini. Bertemu kembali dalam bicara rentas parti hari ini. Kita masih lagi membincangkan berkenaan dengan anak muda dan pekerjaan kemahiran tinggi, apa yang perlu diberi fokus dalam bajet 2022 bersama dengan dua panel, Fairuz Jamaluddin, Esko Pemuda UMNO dan juga YB Lee Chian Chung, Adun Semambu yang juga Bendahari Agung Keadilan. Dan seterusnya saya nak bertanyakan kepada Fairuz, seperti apa yang dinyatakan oleh YB Lee tadi berkenaan dengan isu birokrasi ini. Kerana dasar-dasar kita sudah cukup baik. On paper kita nampak cantik, jelas di situ. Tetapi bagaimana pandangan Fairuz sendiri? Bentuk penambahbaikan birokrasi, masalah birokrasi yang berlaku ini, permohonan sebagai contoh untuk perniagaan dan juga macam-macam lagi perkara melibatkan terutama dalam graduan muda yang terpaksa mencari kerja lain daripada bidang asal mereka ini untuk membantu mereka keluar daripada kelompok yang boleh dikatakan bermasalah dengan mencari kerja berkemahiran tinggi ini, Fairuz. Kalau kita tengok buat birokrasi ini, saya bersetuju. Sebenarnya kita kena kurangkan kerenah birokrasi. Lebih-lebih lagi sekarang ni kita dalam era digital. Kalau boleh saya kongsikan, sebenarnya inisiatif kerajaan ni ada banyak melalui, dia dah wujud, kerajaan dah wujudkan Majlis Pekerjaan Negara, National Employment Council. Dia dah wujudkan TVET, GLOW. Contoh GLOW pun penting, satu program yang diwujudkan oleh kerajaan di bawah MDEC. Global Online Workforce, GLOW di bawah penjana yang diuruskan oleh MDEC. Ada My Future Jobs. My Future Job ni yang cuba nak atasi miss and match. Miss and match maksudnya apabila kita ada ramai majikan yang mendaftar di bawah My Future Job, jadi dia boleh matchkan dengan graduan-graduan ni untuk sama-sama untuk kita matchkan supaya gaji yang mereka dapat tu berbandoi dan juga bukan underemployment. Dia ada juga, kerajaan ada sediakan program subsidi upah untuk majikan. Bila dalam keadaan akademik ni, dalam keadaan pandemik ni, majikan tertekan.
tak ada bisnes akibat kawalan pergerakan, perintah kawalan pergerakan. Jadi itu pun salah satu inisiatif yang baik. Dan yang saya rasa lagi baik adalah program Upskill Malaysia. Ya, Microsoft ada MDEC ada bantu, TMB, InScan, massive open online course pun ada. Tapi saya setuju dengan YB Lee. Ini inisiatif-inisiatif yang ada ni sebenarnya dia berbeza-beza. MDEC ada uruskan. Contoh My Future Job per KESO. TVET pendidikan tinggi. Penjana ada di MOF. Sebenarnya kalau boleh saya cadangkan untuk penambahbaikan, kita perlukan one stop center. Dalam keadaan digital sekarang ni, contoh saya nak mohon, kita pergi ke satu website, one stop center ni, dia tulis kriteria dia. Ini kriteria, okey, anda layak ini. Dan website itu linkkan terus dengan semua inisiatif kerajaan. Sebab yang penting sekarang ni pelaksanaan. Kita nampak on paper ni bagus. Bila kita tengok bajet, kita tepuk tangan, kita suka. Tapi bila sampai kepada pelaksanaan ni, dah jadi berterabur. Dan kalau boleh bila ada one stop center ni, dia akan lebih memudahkan anak muda yang tak biasa dengan birokrasi kerajaan. Bila tak biasa dengan birokrasi kerajaan ni, mereka pula malas nak mohon. Bila malas nak mohon, bila tak dapat nanti, dia akan backfire kepada kerajaan pula. Dia kata, ini semua kroni je dapat, kroni kerajaan dapat. Jadi untuk mengelakkan perkara ni, supaya lebih telus, lebih baik kita ada satu one stop center. Semua inisiatif-inisiatif yang ada yang saya sebutkan tadi ini, kita letakkan dalam satu website, mudahkan dia untuk kurangkan birokrasi. Haris. Ya, YB Lee menyebut, Fairuz menyebut berkenaan dengan inisiatif yang perlu dilakukan oleh kerajaan, iaitu meletakkan ataupun membina satu website, kemudian siapa yang nak cari kerja, semua di dalam website yang sama. Jadi segala inisiatif itu mudah diakses oleh mereka si pencari kerja ini. Tetapi berbalik kepada isu topik perbincangan kita berkenaan dengan berkemahiran tinggi ini. Adakah YB Lee melihat bahawa IPTA sudah pun ataupun terlewat dalam untuk menghasilkan modal insan yang memenuhi kehendak pasaran yang berkemahiran tinggi ini? Adakah bentuk kajian terperinci perlu dilakukan dalam memastikan bahawa lantikan ataupun apa bidang jurusan yang kita nak lahirkan modal insan ini akan penuhi kehendak dalam contoh dalam 3-4 tahun akan datang ini, YB Lee? Saya rasa perkara ini memang memerlukan satu pendekatan yang serius. Tadi Fairuz memberikan satu cadangan yang baik, iaitu satu pusat sehenti lah, yang mana saya pergi portal, saya key in apa yang saya perlu, maka akan dikeluarkan apa program yang ada yang sesuai dengan keperluan saya. Pada masa yang sama, banyak grant juga dikeluarkan ya dalam masa ni. Contohnya tadi disebut impak sosial, kita juga ada grant digitalisasi, kita ada grant macam-macam lah. Tapi kalau tak kenal, kalau tak pergi melawat laman sesawang kementerian tersebut, mungkin semua hidup pun tak tahu. Jadi semua ni kita perlu lebih mewawarkan melalui bantuan teknologi. Pada masa yang sama, balik kepada khusus berkemahiran tinggi, saya rasa banyak model yang kita boleh guna pakai, tapi asasnya adalah kita perlu menyemak semula apa khusus yang sesuai dengan kehendak ataupun keperluan industri. Kita perlu ada kolaborasi yang lebih rapat antara industri, antara MNC, antara syarikat GLC, antara syarikat SME, PKP, PKS, supaya kita boleh betul-betul melahirkan modal insan yang sesuai dengan kehendak mereka. Kalau boleh, Fairuz, saya juga ingin menyentuh tentang pekerja wanita dan juga graduan wanita. Kalau kita semua sedar bahawa sebenarnya hari ini ramai graduan adalah wanita. Betul. Tapi ada juga unsur mismatch yang mana ramainya wanita mereka graduate, mereka kerja buat seketika, kemudian mereka berhenti dah. Dan mereka terus mungkin kahwin dan mereka tidak lagi terlibat semula dalam bidang kerja. Saya rasa ini satu pembaziran sebab kita banyak melabur dekat wanita kita, pelajar wanita kita, mahasiswa wanita kita, tapi kita tidak memanfaatkan, tidak ada dorongan, tidak ada satu dasar yang holistik untuk menggalakkan supaya mereka boleh terus bekerja walaupun mereka telah berkahwin.
Dan ini merupakan satu pembaziran yang bukan saja berjuta lah, tapi berbilion kepada negara kita. Ya. So, yang itu memerlukan satu reformasi budaya yang baru supaya wanita kita rasa digalak, didorong dengan kemudahan yang ada, dengan penjagaan kanak-kanak, ya, dengan perubahan budaya kita untuk menggalakkan mereka terus menceburi bidang pekerjaan. Ya, seperti YB Lee katakan, pertama adalah mungkin individu yang hilang kerja sewaktu pandemik ini. Tetapi pada masa sama adalah wanita yang mungkin berkahwin, menjaga anak dan kemudian mereka ingin kembali. Sebenarnya mereka berhasrat untuk kembali. Tetapi kita ada melaksanakan program upskill dan juga reskill ini. Pada pandangan Fairuz, adakah program upskill dan reskill ini dilihat berjaya dan apa yang perlu ditambah baik untuk memastikan individu-individu yang hilang kerja, yang ingin kembali mendapatkan pekerjaan ini dapat memenuhi kehendak industri itu? Untuk program reskill dan juga upskill yang telah dilaksanakan oleh kerajaan ini, dia menggunakan website upskillmalaysia.gov.my. Ya. Dalam website tu memang banyak yang kos-kos online yang ditawarkan secara percuma tu, dan ada juga kos-kos yang boleh keluarkan sertifikat untuk reskilling dan juga upskilling. Untuk makluman, inisiatif reskilling dan upskilling ini bermula daripada pakej penjana dalam Belanjawan 2021 ni. Setakat ini dah ada 100,000 peserta yang telah dilatih dan mendapat pekerjaan. Target kerajaan dia nak memastikan supaya 85% daripada graduate ataupun alumni website upskilling dan reskilling ini mendapat pekerjaan. Saya nampak perkara ini bagus. Memang bagus. Cumanya maklumat tu mungkin tidak sampai ke peringkat bawah, ke peringkat ke masyarakat. Sebabnya apabila dalam bajet tu terlalu banyak informasi. Bila terlalu banyak informasi, kita nak cari maklumat tu susah. Kalau pun dapat dipermudahkan, yang saya setuju tadi, isu birokrasi, dan kita pun dah setuju kalau boleh wujudkan one stop center. Itu lebih baik untuk orang muda, supaya mudahkan mereka mendapat upskilling dan reskilling ini. Memang inisiatif kerajaan tu dah ada, cumanya penyampaian ke bawah tu yang perlu kerajaan perhalusi dan ditambah baik. YB Lee, secara ringkas, berbaki 1 minit, pandangan YB berkenaan dengan upskill dan reskill ini? Saya memandang positif sebab kita perlu ada satu sikap lifelong learning, yang mana kemahiran yang kita perolehi masa kita belajar mungkin sudah jadi tidak relevan dalam 10 tahun, 20 akan datang. Semua ni perlu dalam konteks, saya ulang, kita perlu satu kolaborasi antara industri dengan IPT, dengan pihak akademik. Itu sangat penting. Dengan bidang pembekal kemahiran ataupun pelatih, itu sangat penting. Kalau tidak, upskilling, reskilling, namanya memang cantik. Tapi bila dilaksanakan dengan tidak sempurna, dengan adanya satu mismatch, dia jadi satu masalah juga. Lepas upskill, reskill, dia masih tidak dapat je. So balik kepada isu pokoknya, saya rasa pengurusan mikro. Sebab kita ada dasar yang sangat baik. Selalunya perfect. Cuma pengurusan dan juga pelaksanaan tu kita perlu perhalusi. Saya setuju dengan saudara Fairuz. Ya. Baik, terima kasih kepada kedua-dua panel kita, Fairuz Jamaluddin, Exco Pemuda UMNO, dan juga YB Lee Chien Chung, Adun Semambu dan juga Bendahari Agung Keadilan membincangkan berkenaan dengan anak muda dan pekerjaan kemahiran tinggi menjelang pembentangan bajet 2022. Dan pastinya Bicara Rentas Parti akan kembali pada minggu hadapan setiap hari Rabu. Pastikan anda terus bersama dengan Esra Awani dan juga esraawani.com untuk maklumat lain menjelang pembentangan bajet 2022. Assalamualaikum dan salam sejahtera.